بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Itban bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, wa huwa mimman syahida Badra. Qala Itban, kuntu usalli liqaumi Bani Salim, wa kana yahulu baini wa bainahum wadin إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dia adalah salah seorang daripada 313 orang sahabat Nabi yang sama-sama turun dalam perang Badar. Dia salah seorang. Dia adalah imam bagi Bani Salim. Itban yang meriwayatkan hadis ni, dia imam bagi kaum dia yang bernama Bani Salim.
Di antara rumah dia dengan masjid tempat dia jadi imam, ada satu kawasan wadi, kawasan lembah. Yang lembah tu bila hujan, air naik, menyusahkan dia nak pergi masjid jadi imam. Ditambah pula Itban ini, dia kata, inni ankartu basari, mata aku pun tak apa terang dah, mata aku kelabu dah, dia kata. Dengan umur aku yang dah tua, mata dah makin kelabu, aku nak pergi pula daripada rumah aku nak pergi masjid tempat aku jadi imam tu pula, ada pula kawasan wadi, kawasan lembah yang bila hujan air naik, aku ni susah nak pergi masjid semayang. Itu maksud dia. Maka satu hari dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila dia sampai di depan Nabi SAW, dia terang masalah-masalah ni kepada Nabi SAW, dan dia kata dekat Nabi, dia kata, fawadirtu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhidhuhu musalla. Dia kata, ya Rasulullah, aku merayu dekat kamu, mailah rumah aku sekali. Dia kata, mai rumah aku, semayang di satu tempat dalam rumah aku, dan tempat kamu semayang tu aku nak jadikan musalla, tempat aku semayang. Maklum sajalah aku dah tua, mata dah kelabu, nak pi pula masjid ni, kalau tak hujan aku boleh gagah pi, kalau hujan aku nak pi nak kena randuk ayam. Jadi tolonglah, sudilah mai ke rumah aku ni, semayang di satu tempat dalam rumah aku, tempat kamu semayang tu aku nak jadikan tempat aku semayang, kalau aku tak boleh pergi masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar permintaan dia ni, Nabi kata, sa'af'al. Nabi kata, insya-Allah saya akan tunaikan kehendak kamu. Kalau kamu berhajat sangat, nak saya pergi rumah kamu semayang di satu tempat, kemudian tempat tu kamu nak buat surau, kamu nak buat musalla tempat kamu semayang, sa'af'al. insya-Allah saya akan buat, saya akan tunai kehendak kamu. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da mashtadda an-nahar. Esok aja. Hari ni Nabi janji, esok aja Nabi sampai rumah dia. Nabi sampai di rumah dia waktu tengah hari. Bila sampai, wasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta izin, Nabi bagi salam, Nabi minta izin nak masuk dalam rumah dia. Fa'azintu lahu, kata dia, maka aku izinkan Nabi masuk dalam rumah aku. Nabi pun masuk dalam rumah dia. Falam yajlis hatta qala, Nabi tak duduk lagi, Nabi tanya dia. Nabi kata, aina tuhibbu an usalliya min baitik? Okeylah ni, tunjuk tang mana kamu nak aku semayang di rumah kamu ni. Tuan-tuan, yang pertama, Nabi ni dia tak mau hampakan hajat sahabat dia. Minta dia pi, Nabi lapangkan masa untuk pi. Tapi Nabi sebagai satu orang Nabi, satu orang yang cukup sibuk, Nabi tak ada banyak masa. Nabi sampai, Nabi nak cepat-cepat selesaikan hajat kawan ni. Nabi tanya, okeylah ni, saya dah sampai, mana tempat kamu nak suruh saya semayang di rumah kamu ni? Tunjuk dekat mana. Fa'asyartu lahu ilal makan. Itban tunjuk, di sini ya Rasulullah, tolong semayang di sini, dia kata. Allazi uhibbu an yusalliya fih. Dia kata, sinilah saya suka, kamu semayanglah di sini, saya nak jadikan tempat kamu semayang ni tempat saya semayang kalau saya tak boleh pergi masjid. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara. Nabi terus duduk situ, takbir, Allahu akbar, semayang sunat 2 rakaat. Habis dah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang semua, fahabastuhu ala khaziratin tusna'ulah. Bila Nabi habis semayang, Nabi nak bangkit balik, Itban kata, nanti saat ya Rasulullah, mai dah tunggu saat. Dia kata, aku hajat sangat nak buat bagi kamu makan sikit masakan rumah aku. Maka Itban buat satu jenis makanan yang dipanggil khazirah. Khazirah ni tepung, dia goreng dengan lemak. Orang Arab makan benda ni, tepung goreng dengan lemak, dia jadi seakan-akan roti, rasa dia lemak. Dia jamu ke Nabi ni, dia jamu khazirah. Nabi SAW pun tunaikan hajat dia, tak apa, nak jamu saya makan, saya tunggu sat. Nabi makan khazirah yang dibuat oleh Itban ini. Selama Nabi SAW duduk di rumah Itban ini, fasami'a ahlud dar anna Rasulullah SAW fi baiti.
cerita Nabi mai rumah Itban ni, orang pakat bercakap dah dalam kampung ni. Pakat cerita merata tempat Nabi mai rumah Itban. Begitu. Fasaba rijalun minhum hatta kasura rijal fil bait. Bila orang dengar cerita, pakat ramai-ramai mai di rumah Itban ni. Mai kerana seronok Nabi mai di kampung mereka. Begitu. Faqala rajul, dalam ramai-ramai duk berimpun di luar rumah Itban ni, Nabi duk dalam rumah. Hak mai berimpun ramai di luar rumah ni, dalam ramai-ramai tu ada yang duk bersembang. Salah seorang daripada hak duk sembang ni, dia kata, ma fa'ala Malik. Dia cakap sama-sama dia di luar tu. Dia kata, mana pi kawan kita Malik ni, Malik bin Dukhshum, mana pi dia ni, tak nampak pun. La arahu, tak nampak pun dia mai ni, mana dia pi? Orang lain semua pakat mai berimpun nak tunjuk hormat kepada Nabi, dia ni seorang tak nampak, mana dia pi? Dia pi perlih ke? Tanya macam tu. Mana dia ni? Dia ni mana pi? Semua orang nampak duk ada, dia ni seorang tak ada, mana dia pi? Mana pi Malik bin Dukhshum ni? La arahu, tak nampak dia ni, mana dia pi? Faqala rajul, zalika munafik. Dalam ramai-ramai tu jawab hak mulut capui seorang. Dia kata apa? Zalika munafik. Hang tak usah cari dia ni munafik. Pasal apa dia tak mai ni? Kita semua pakat mai berimpun pasal Nabi mai rumah Itban. Semua orang mai berimpun, dia tak ada. Pasal apa dia tak ada? Zalika munafik. Hak mulut capui ni terus hukum. Dia kata dia ni tak ada. Pasal apa? Dia ni munafik. Tak boleh pakai punya orang. Begitu. La yuhibbullah wa rasulah. Aku nak bagi tahu kat hampa, Malik ni hampa nampak aja dia bagus. Dia ni munafik. Dia tak suka kepada Allah dan Rasul. Gasak terus. Bagi lagu tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata dekat kawan hak mulut capui ni. Nabi kata la taqul zalik. Nabi kata jangan cakap macam tu. Nabi kata, hang tahu ke betul-betul dia tak mai pasal apa? Hang tahu ke yang dia pergi perlih tu pasal apa? La taqul kadzalik. Nabi kata jangan cakap macam tu. Nabi kata kita tak tahu asal usul, kita tak tahu punca, kita tak tahu macam mana benda tu boleh jadi, kita tak tahu, jangan duk hukum kalut macam tu. Nabi kata la taqul dzalik, jangan cakap macam tu. Nabi kata ala tarahu qala la ilaha illallah. Hampa tak tahu kan ni Malik bin Dukhshum yang hampa kata munafik, yang hampa kata dia ni tak suka kepada Allah dan Rasul, hampa tahu tak dia ni, dia mengucap la ilaha illallah. Nabi kata yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nabi kata aku tahu dia mengucap tu semata-mata kerana nak cari keredaan Allah. Nabi kata lagu tu. Faqala, kata satu orang laki-laki, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia kata okey, dia kata kami mengaku Allah dan Rasul lebih tahu Malik ni jahat ke tak, Allah dan Rasul lebih tahu. Amma nahnu fa wallahi la nara wuddahu wa la hadithahu illa ilal munafiqin. Tapi kami, dia kata kami kata juga, dia ni setakat yang kami nampak dia munafik juga. Tuan-tuan nampak tak? Ada orang yang setelah dengar penjelasan tak boleh terima juga. Aku tak boleh terima, dia kata. Tak boleh terima, tak apa, tak sampai mengaji. Dia macam tu. Nabi SAW dah defend dah kawan ni. Nabi dah defend dia dah. Nabi kata dia ni satu orang manusia yang mengucap la ilaha illallah yabtaghi bihi wajh Allah. Dia tak ada harap benda lain. Dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hampa nak kata dia munafik, Nabi kata aku kata dia tidak munafik. Nabi kata lagu tu. Bangkit satu orang, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja kenal dia ni. Tapi kami tetap tak puas hati dengan dia ni. Kami tetap kata dia ni cenderung kepada munafik. Nabi kata lawan lagi. Begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila tengok syekh ni panas sangat, Nabi kata, "Fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Nabi kata tak tahulah, hang nak kata apa terpulang. Nabi kata, tapi aku sebagai Nabi, aku nak bagi tahu dekat hangpa satu. Siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia ucap kalimah itu kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala,
Allah tidak akan izin api neraka menyentuh dia. Nabi kata, itu kata Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Atau kama qala, hadis riwayat At-Tirmizi. Maksud dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, barang siapa yang menolak daripada sesuatu perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah saudara dia. Mai satu orang bawa satu berita menjatuhkan maruah satu orang kawan lain. Bila mai berita macam tu, dia kata, sudah, hang jangan cerita depan aku tak mau dengar. Sebab orang yang handuk fitnah, orang yang handuk tuduh, orang yang handuk kata ni, aku kenal dia. Cerita yang hang bawa ni hang ambil balik. Aku tak mau dengar cerita macam ni semua. Barang siapa yang menolak sesuatu berita yang bertujuan nak menjatuhkan maruah satu orang, Nabi kata, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Hari kiamat esok, Allah akan tolak api neraka daripada menyentuh muka dia. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam masyarakat kita banyak berita disebarkan, banyak, 1001 berita ada. Kita dengar berita daripada satu orang yang kita pun tahu dia tak tahu ujung pangkai cerita ni. Hati-hati dalam menerima apa-apa juga berita, dan belajarlah berlapang dada dalam masyarakat kita, supaya sifat lapang dada itu tidak merugikan dakwah Islamiah dan tidak merugikan apa yang kita buat selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua, pelihara tuan-tuan dan pelihara saya daripada buat sesuatu yang silap, yang kesilapan itu kita akan sesal untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 121. Muka surat 121. Kita masih lagi berada di bawah tafsir surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, muka surat 121. Kita masuk satu cerita, dia kata kisah perang Yahudi Quraizah. Cerita tentang Nabi SAW melancarkan satu perang ke atas Yahudi Bani Quraizah. Kita tahu Yahudi zaman Nabi ada 3 puak besar, iaitu Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa. Berlaku perang di antara Nabi dengan Bani Quraizah, satu suku daripada orang Yahudi. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 27 surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksud dia, wahai segala orang yang beriman, jangan kamu khianat Allah dan Rasul. Itu dia. Allah start ayat ni dengan menyeru orang yang beriman supaya jangan sekali-kali buat khianat kepada Allah, jangan buat khianat pada Nabi. Dan janganlah kamu khianat segala amanah-amanah yang diberikan kepada kamu. Allah amanah banyak benda dekat kita. Allah amanah kepada kita untuk jaga agama dia, kita wajib jaga agama dia. Allah amanah kepada kita keluarga, kita wajib jaga keluarga. Allah amanah kepada kita harta benda, kita wajib menggunakan harta benda ke jalan yang diredai Allah. Amanah-amanah ni mestilah ditunaikan mengikut garis panduan yang ditentukan oleh Allah. Dan kamu itu ketahui yang jadi daripada kamu itu khianat. Jangan kita ni khianati satu-satu amanah sedangkan kita tahu bahawa kita sedang mengkhianati amanah. Begitu. Turun ayat ini pada seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Lubabah bin Abdul Munzir, yang Rasulullah SAW suruh dia kepada Bani Quraizah untuk nasihat supaya mereka ikut hukum Nabi. Ini ceritanya. Ayat yang kita baca tadi, ayat yang Allah seru orang yang beriman jangan khianati Allah dan Rasul. Ayat ni turun kepada seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah ni Nabi pilih dia
untuk jadi wakil Nabi, pi negotiate, pi berbincang dengan Yahudi Bani Quraizah. Nabi lantik dia, hang jadi wakil aku, wakil Nabi dan wakil orang Islam, pi berbincang dengan Yahudi Bani Quraizah, pi bawa amanah ni pi. Maka oleh Yahudi Bani Quraizah ini perbuat perjanjian dengan Nabi SAW, tidak mau perangnya, yakni tak mau perang dengan Nabi, dan tiada mau tolong mana-mana kafir yang perang Nabi. Sebelum ni Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Nabi buat perjanjian dengan Yahudi yang duduk di Madinah. Madinah ni banyak Yahudi. Khaybar itu tempat perkampungan Yahudi. Di Madinah ada satu tempat nama Khaybar. Khaybar ni perkampungan paling besar orang Yahudi. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi form kerajaan di Madinah. Nabi tak mau orang Yahudi ni mengganggu kerja Nabi, maka Nabi buat satu perjanjian dengan Yahudi. Isi perjanjian tu ialah Yahudi jangan kacau pentadbiran Nabi. Bahkan Yahudi sekali-kali tak boleh perang dengan Nabi. Bahkan Yahudi tak boleh tolong mana-mana orang yang nak serang Nabi. Ditakdirkan kafir musyrikin Mekah nak serang Nabi, Yahudi pastikan hampa tak tolong orang kafir musyrikin serang Nabi. Mereka mengaku sign agreement dengan Nabi, kami tidak akan terlibat dalam usaha untuk memerangi Nabi SAW. Maka pada hari perang Khandaq, bila berlaku perang Khandaq, Khandaq ni makna dia parit, Khandaq makna dia parit. Pada hari perang Khandaq ini masuk Quraizah dengan Abu Sufyan dan kafir-kafir Mekah seramai 12,000 orang lengkong Madinah. Perang Khandaq ialah perang orang kafir Mekah main nak serang Nabi di Madinah. Bila orang kafir musyrikin nak main serang Nabi di Madinah, Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah yang janji, buat agreement janji tak akan tolong siapa-siapa nak serang Nabi, sudah pergi tolong. Mereka terlibat sama dalam kumpulan 12,000 orang tentera kafir musyrikin hak nak serang Nabi ni. Bermakna mereka mungkir janji. Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah bersama dengan kafir musyrikin kepung Madinah, tempat Nabi duduk. Maka isyarat Salman Al-Farisi kepada Nabi SAW supaya dikorek parit keliling Madinah untuk menegah seteru, maka dinamakan Khandaq. Itu asal usul nama perang Khandaq. Salman Al-Farisi, dia ni orang Iran. Salman Al-Farisi, Farisi ni Parsi Iran. Salman Al-Farisi, dia cadangkan, dia mengisyaratkan, maksudnya dia mencadangkan kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, memandangkan musuh nak serang ni ramai, 12,000 orang, apa salahnya kita korek parit keliling Madinah ni. Bila mereka serang, mereka tak tahu kata ada parit, mereka nanti jatuh dalam parit tu. Sebahagian daripada mereka ada masalah dalam parit tu. Dan kita hanya akan menghadapi sebahagian kecil yang terlepas daripada parit tu saja. Kita dah boleh menghadapi mereka dalam angka yang lebih kecil daripada sepatutnya. Cadangan Salman Al-Farisi ni diterima oleh Nabi SAW. Maka korek parit. Parit ni dipanggil Khandaq. Ambil sempena korek parit ni, dinamakan perang itu perang Khandaq. Begitu. Maka tiba-tiba Abu Sufyan dengan segala kafir lari balik dengan mukjizat Nabi SAW. Dia pemai, kemudian dengan mukjizat yang ada kepada Nabi, Allah campakkan rasa gerun dalam diri Abu Sufyan dan tentera dia. Dia pemai halfway, sampai setengah jalan, dia rasa takut, U-turn, patah balik ke Mekah, tak jadi serang. Begitu. Dan balik Quraizah. Bani Quraizah ni bila dah tengok tentera hak dia nak tolong ni tak jadi serang, balik, mereka pun balik ke perkampungan mereka, balik ke Madinah balik. Begitu. Dan balik Nabi SAW ke Madinah. Nabi pun daripada sempadan tempat nak berlaku perang, Nabi balik ke kota Madinah. Maka datang Jibril kepada Nabi SAW, suruh pergi dengan askarnya kepada Bani Quraizah. Berita pembelotan Yahudi Bani Quraizah ni Allah suruh Jibril habaq dekat Nabi. Habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, Bani Quraizah ini mukir janji. Oleh kerana kafir musyrikin dah tak ada perang, dah balik ke Mekah, lah ni bawa tentera Islam pergi kepung Bani Quraizah yang mukir janji ni. Begitu.
Maka pergilah Nabi SAW kepung kota Quraizah 25 malam. Nabi pergi kepung keliling kawasan Bani Quraizah. Duk ni kepung selama 25 malam. Mereka nak keluar tak boleh selama 25 malam. Sehingga jadi mudarat kepada Quraizah dengan kepungan itu. Itu dia. Kepung, nak keluar tak boleh. Orang tentera Islam duk kepung keliling, nak keluar tak boleh. Mudarat lah. Bekalan makanan tak boleh main. Apa pun tak ada dah, makanan ada dalam simpanan pun dah habis, semua dah jadi susah. Maka suruh Allah Subhanahu wa taala, yakni Abu Lubabah itu kepada Quraizah. Allah suruh Nabi bagi tahu dekat Abu Lubabah, kamu jadi wakil kepada kami semua pergi jumpa Yahudi Bani Quraizah. Kamu wakil kepada Nabi. Kerana kaumnya dan ahli-ahli dan hartanya ada pada mereka itu. Kerana dia ni, Abu Lubabah ini, dia asal daripada tempat tu. Keluarga dia pun ada di situ, harta benda dia pun banyak di perkampungan Bani Quraizah duduk. Maka Nabi pilih dia untuk jadi wakil Nabi pergi bercakap dengan mereka ni. Orang yang lebih senang fikir bercara adalah orang yang mereka tu kenal. Abu Lubabah mereka kenal. Sebab keluarga Abu Lubabah ada situ, sebab Abu Lubabah punya kekayaan pun ada di situ, maka Abu Lubabah orang yang Bani Quraizah kenal. Nabi pilih Abu Lubabah sesuai dengan mereka kenal hang tolong jadi juru cakap kami, pergi bercakap dengan mereka. Maka nasihat suruh ikut hukum Nabi SAW. Pergi nasihat mereka suruh surrender. Suruh surrender, ikut apa yang Nabi nak kata. Maka musyawarah mereka itu akan Abu Lubabah. Bila Abu Lubabah pi, Yahudi Bani Quraizah pun bincang dengan dia. Maka isyarat kepada halqumnya, yakni semelih. Oh, dia ni pula dia pi gempang puak ni lebih. Abu Lubabah ni, bila dia pi jumpa dengan Yahudi Bani Quraizah, dia pi gempang lebih. Dia kata, lah ni macam ni, dah 25 hari dah hampa kena kepung dengan Nabi Muhammad. Jalan hampa nak lepas tak ada. Cerita dia satu saja, hampa kena serah diri. Yahudi Bani Quraizah bila dengar kata nak serah diri, mereka tanya dekat dia ni, tanya dekat Abu Lubabah, kalau kami sudah serah diri, apa tindakan yang Nabi akan buat dekat kami? Dia buat apa? Maka mengisyarat dia pada halqumnya, dia buat tu. Yang ni rupanya dulu lagi dah ada. Dia tunjuk mai kat halqum dia, dia buat lagu tu. Kalau hampa serah diri, dia kata, maknanya hampa akan kena sembelih. Begitu. Maka kata Abu Lubabah, tiada berubah kaki aku sehingga aku ketahui akan khianat Allah dan Rasul. Lepas dah dia buat lagu tu, puak ni jadi takut, dia tumpang takut sama. Dia takut apa? Dia kata, aku dah khianat kepada Rasulullah. Rasulullah tak suruh aku main habang lagu tu. Aku dah pergi habang lagu tu. Dia duk berasa dia bersalah. Bila dia rasa dia bersalah, dia kata, tidak akan berubah kaki aku sehingga aku ketahui bahawa aku khianat kepada Allah dan Rasul. Dia rasa aku ni tak payah buat apa dah, nak kena tunggu keputusan Tuhan. Kalau Tuhan kata aku bersalah, dia nak hukum aku reda. Nama kata nak lari daripada hukuman Allah dan Rasul, aku tak lari, dia kata. Maka balik dia pergi ikat dirinya pada tiang masjid. Dia balik ke Madinah, dia pergi tambak diri dia di tiang masjid. Yang ni yang kata Abu Lubabah ni. Dia rasa dia bersalah dah. Pasal Nabi tak suruh kata lagu tu, dia pergi kata Nabi kata lagu tu. Dia rasa dia dah khianat kepada Nabi. Khianat dekat Nabi, khianat dekat Allah. Dia rasa dia bersalah sangat. Maka dia balik mai ke Madinah, dia tambak diri dia di tiang masjid. Begitu. Sampailah turun taubatnya daripada langit. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata 9 hari dia tambak diri dia di tiang masjid, tak makan. 9 hari, cuma orang duk main air ya bagi dia minum. 9 hari dia tambak diri di masjid, hanya minum air aja. Sehinggalah Allah turun ayat, kata Allah terima taubat dia. Maka tak kala bersangatan lengkongan ke atas Bani Quraizah itu, reda mereka itu atas hukum Nabi SAW. Ini cerita Bani Quraizah pula. Yang dia ni dah balik main tambak diri di masjid dah satu bab. Yang kepungan ke atas Bani Quraizah duk jalan lagi. Dah 25 hari kena kepung, dah tak boleh buat apa dah. Lembik habis dah depan ni semua. Akhirnya surrender kepada Nabi SAW. Maka hakim mereka itu Sa'ad bin Mu'ad. Maka tak datang kepada Nabi SAW. Sabda Nabi, bangkit kamu kepada penghulu kamu.
Maka kata mereka itu, Rasulullah telah tulis engkau atas segala ikutan engkau, yakni Quraizah itu, supaya engkau hukum pada mereka itu. Nabi lantik satu hakim untuk nak hukum Bani Quraizah ini. Hakim yang dilantik itu ialah Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata, Sa'ad, aku lantik kamu menjadi hakim. Kamu putuskan keputusan yang sesuai ke atas Bani Quraizah yang mukir janji ini. Buat perjanjian dengan kita, tidak akan serang kita dan tidak akan bantu orang yang nak serang kita. Sekarang ni depa dah mukir janji, depa dah tunggu nak serang kita, depa nak musnahkan kita. Lah ni Nabi SAW kata, Sa'ad, aku lantik kamu jadi hakim, selesaikan masalah depa ni. Maka kata Sa'ad yang dilantik jadi hakim ni, aku hukum bahawa dibunuh segala orang laki-laki. Dia jatuhkan hukum bunuh ke atas semua laki-laki daripada Bani Quraizah. Dan dirampas segala harta mereka itu. Dan ditawan segala kanak-kanak dan perempuan. Maka sabda Nabi SAW, telah engkau hukum pada mereka itu dengan hukum Allah daripada atas 7 lapis langit. Bila dia hukum mati kat atas orang laki-laki Bani Quraizah, dia hukum rampas harta Yahudi Bani Quraizah, dia hukum supaya ditangkap budak-budak dan orang perempuan, tangkap. Mereka ni tak kena hukum apa, tangkap saja dan bagi pengajaran lepas balik. Hukuman itu Nabi kata selaras dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata gitu. Maka suruh Nabi SAW dengan korek telaga dan korek parit, dan bunuh mereka itu, dikambuh dalam telaga dan di dalam parit itu. Dia ni jatuh hukum bunuh. Macam mana cara nak bunuh? Nabi SAW tentukan. Korek lubang, kambuh mereka bagi mati. Maka inilah orang yang tiada ikut suruh dan tegah Nabi SAW dalam dunia. Dan di akhirat bagi mereka neraka yang menyala. Itu dia. Atas dunia kena hukum macam tu, akhirat esok kena neraka pula. Tak selesai lagi hukuman ke atas mereka ni. Ini hukuman zaman tu. Kemudiannya bila turun ayat-ayat lain, hukuman ni sudah tidak terpakai lagi. Hukuman ni pada zaman Nabi SAW, hukum kambuh orang dalam telaga, dalam parit dan sebagainya, tidak ada lagi pada zaman kita hari ini. Itu hukum berlaku pada zaman Nabi SAW sahaja. Firman Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah oleh kamu, hanya segala harta kamu itu dan anak-anak kamu itu fitnah, yakni pencubaan Allah Ta'ala atas hamba-Nya. Itu dia. Turun ayat ni. Allah kata jaga baik-baik. Wa'lamu annama amwalukum. Ketahuilah sesungguhnya harta yang ada dekat kamu itu fitnah bagi kamu. Wa auladukum, anak pinak yang ada dekat kamu jadi fitnah bagi kamu. Jaga baik-baik. Benda ni boleh kena kepada siapa-siapa saja. Tentu itu sebab kita tidak boleh hina orang. Kita tak boleh hina orang. Kita tengok satu orang, anak dia jadi taik dadah, kita tak boleh hina dia, tuan-tuan. Lambat laun, pak, Tuhan bagi seorang anak kita kena. Kita kata apalah tak jaga anak tu sebab anak jadi taik dadah. Betul ke dia tu tak jaga anak? Kita kata apalah dia ni, anak pun tak hati jaga, anak dah hisap dadah. Persoalannya ialah, betul ke anak dia tu hisap dadah kerana pak dia tak jaga? Puk, anak kita kena seorang. Bila anak kita kena, orang kata bila terantuk baru tengadah. Baru tahu. Kita tak pernah buat lagu tu. Kita tak pernah tak jaga anak kita. Bahkan kita jaga anak kita bukan main. Takdir Tuhan nak kena ke anak kita juga seorang. Tuan-tuan, nak jadi tak dadah bukan susah. Bukan gaduh dia pidut terlibat dengan puan dadah. Orang buat naya dia pun boleh. Orang buat naya dia pun boleh. Heret dia bawa pergi tang manakah, bagi satu injeksi bubuh heroin dalam diri dia. Jadi tak dadah. Orang nak buat. Orang sakit hati kat kita. Orang saja nak buat kita. Orang boleh buat. Kianat ni banyak dalam masyarakat ni. Dia pas sakit hati kat kita. Dia ambil apa nama dadah apakah, lempang masuk dalam kereta kita sebungkus. Lepas tu dia telefon polis. Dia kata kereta nak buat sekian-sekian ada dadah. Polis pergi tahan kita tengah jalan. Punggah-punggah dalam kereta ada sungguh dadah. Kita nak kata apa tuan? Saya tak tahu, bukan saya punya. Bukan saya punya, bukan itu kami tak tahu. Ceritanya benda ni ada dalam kereta hang. Ikut kami pergi balai. Tuan-tuan nak kata apa? Ini kianat. Orang yang tak tahu kata apa? Tak sangka tengok ikut sahabat labuh elok dua dadah apanya. Orang yang tak tahu.
Apa yang dia tahu? Betul ke kawan ni hadap pakai serban ni wak dadah lah kereta? Siapa tahu kata benda ni satu perencanaan. Orang susun satu rencana nak perangkap dia, nak bagi dia kena, nak bagi jatuh nama dia dan sebagainya. Orang boleh buat. Tapi orang yang tak tahu dia kata apa? Dia kata, tak sangka aku duk respect dia selama ni. Rupanya duk Florida. Dah. Nampak tuan-tuan? Fitnah. Banyak berlaku dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda, anak-anak kadang-kadang jadi fitnah dekat kamu. Dan Allah Ta'ala pada sisinya itu pahala yang sangat besar. Maka jangan kamu beri upah pahala itu dengan sebab harta dan anak pinak dan ahli keluarga kamu, dan khianat pada suruh Allah dan Rasul kerana mereka itu. Jangan sekali-kali kerana harta, kerana anak pinak kamu sanggup buat khianat kepada Allah dan Rasul. Jangan, Allah kata. Dan turun pada taubat Abu Lubabah yang dahulu itu. Turun ni ayat ni pasal apa? Nak bagi tahu kata Abu Lubabah ni taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu daripada ayat ni faham bahawa sesungguhnya Abu Lubabah ini sebenarnya sudah terkena fitnah. Dia tidak berniat untuk nak khianati Nabi, tapi mungkin kerana mulut tercapul sikit, cakap capai sikit, maka akhirnya dia terfitnah macam tu. Maka Abu Lubabah tidak bersalah dan dia perlu dilepaskan daripada rasa bersalah dia itu. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kamu takut akan Allah dengan taubat dan lainnya, nescaya menjadi ia bagi kamu dinding yang mencerai antara kamu dan barang yang kamu takut itu. Itu dia. Tuhan kata macam tu dalam ayat ni. Kalau kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan dinding kamu daripada benda yang kamu takut itu. Maka lepas kamu daripadanya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan menutup ia daripada kamu itu akan segala kejahatan kamu. Dan mengampun ia bagi kamu akan dosa-dosa kamu. Kalau betul kita takut kepada Allah, kalau kita ada masalah apa pun, Tuhan lepas kita daripada masalah. Kalau betul kita ni bertakwa dengan Allah, kita takut dengan Allah, ada masalah, sujud, minta tolong dengan Allah. Tu ayat tuan-tuan. Banyak orang kena macam-macam ujian Allah bagi kat dia. Banyak orang kena ujian. Cuma ada orang bila kena ujian, dia duduk cari manusia, minta tolong selesai ujian dia. Tak selesai tuan-tuan. Manusia tak boleh menyelesaikan masalah manusia. Manusia boleh bagi pandangan. Yang pandangan itu kadang boleh pakai, kadang tak boleh pakai. Tapi manusia kalau ada masalah, dia cari Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh selesai masalah dia. Semayang aja. Tengah malam, 1/3 akhir daripada malam, sujud. Rendah diri kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta Allah lepaskan kita daripada musibah yang menimpa kita. Allah tolong kita insya-Allah. Bukti dia apa? Allah sebut dalam ayat ni. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan bubuh satu furqan, satu dinding yang membezakan kamu dengan masalah kamu ni. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan gugurkan segala kesalahan yang kamu buat sebelum ni. Wa yaghfir lakum, Allah akan ampun kamu. Wallahu dzul fadlil azim, Allah Tuhan yang empunya kurnia, nikmat yang amat-amat besar. Allah saja boleh bagi apa juga anugerah dekat kita, orang tak boleh bagi. Begitu. Dia masuk satu kisah lain, dia kata kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah olehmu wahai Muhammad, ketika berbuat makar dengan engkau oleh segala kafir Mekah. Makar maksud dia tipu jahat. Kafir Mekah ni nak tipu Nabi ni 1001 cara. Terai kot tu, terai kot ni, terai kot tu, terai kot ni. Kira kot mana pun mereka nak pedayakan Nabi SAW. Begitu. Supaya habas mereka itu akan dikau. Supaya Nabi ni kalau boleh, kalau ikut mau mereka, kalau ikut mau puak-puak kafir Quraisy ni, mereka nak habas Nabi. Habas maksudnya boh dalam lokal. Kalau boleh, mau macam tu. Kalau boleh, Nabi Muhammad ni jangan bagi bercakap di masjid.
Kalau boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni biar merengkok dalam lokap. Begitu. Itu kalau boleh depa nak buat macam tu. Dan bunuh mereka itu akan dikau. Kalau boleh, kalau ikut hati depa, bukan takat boh dalam lokap. Boh dalam lokap pun tak puas hati lagi. Kalau boleh nak bunuh pergi mati bang Nabi Muhammad ni. Tu kalau boleh, itu nak kehendak yang ada dalam hati orang kafir Quraisy. Atau hambat keluar mereka itu akan dikau daripada Makkah. Ataupun kalau sekiranya nak bunuh tak boleh, nak bunuh penjara tak boleh, buat bagi dia tak boleh duduk di sini, suruh dia keluar daripada Mekah ni. Lagi dia duduk ada, lagi tu jadi duri dalam daging. Depa tak suka dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sampai macam ni sekali punya tak suka dia. Maka makna makar itu, yang dikatakan makar itu perbuat helah pada mencapai mudarat pada satu-satu orang. Ini yang kata makar. Dia buat trik, dia buat macam-macam strategi, dia buat macam-macam tipu daya yang akhirnya orang tu akan kena mudarat. Dia rancangkan satu benda bagi dia ni terkena. Bila dia ni kena, habis. Dia ni dah ditimpa mudarat jahanam dia pada muka dia. Jahatnya orang-orang kafir Quraisy ini. Kata segala ahli tafsir bahawa tak kala ketahui Quraisy dengan Islam orang Madinah, takut mereka itu jadi besar kerajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zahirnya. Bila Nabi dah hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia pelega dah satu bab. Nabi tak ada dah di Mekah. Tu pun sebelum Nabi keluar tu pergi kepung rumah. Pergi kepung rumah kalau boleh Nabi keluar aja pakat nak pukul bagi mati tentu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pelihara Nabi. Nabi boleh keluar juga daripada rumah tu waktu pagi gelap-gelap. Nabi dah boleh keluar daripada rumah tu dan akhirnya selamat sampai di Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, sambutan orang Madinah terhadap Nabi tu menyakitkan hati orang Mekah. Kami punya benci dekat Muhammad ni, pergi Madinah orang sambut dia juga sakit hati sungguh. Macam-macam dah kami buat kat dia ni, orang duk ramai lagi duk sambut dia, aku meluat sungguh, dia kata. Begitu sekali busuknya hati perut orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah ni. Dia benci dengan keadaan tu. Tengok pula Nabi di Madinah, sampai orang Madinah angkat terus Nabi ni, angkat Nabi terus, jadikan Nabi ni pemimpin daripada di Madinah. Bertambah-tambah sakit dalam hati orang-orang kafir Quraisy ni. Maka berhimpun segala orang besar-besar pada rumah Nadawah. Pakak berhimpun mereka ni. Nabi dah tak ada dah di Mekah. Nabi dah keluar pergi ke Madinah dah. Berhimpun lagi nak bincang pasal Nabi ni. Musyawarat mereka itu pada pekerjaan Nabi SAW. Pakak bincang ni macam mana nak buat dengan Muhammad ni. Kita dah buat macam-macam dah kat dia. Dia pergi sana nampak dia makin besar. Di sini dia tak hebat macam tu. Dia pergi sana dia lagi hebat. Macam mana kita nak perjalanan dia ni? Maka apa mau diperbuat ke atas dia ni? Kepala mereka itu Utbah bin Syaibah. Ketua kepada kafir Quraisy ni Utbah bin Syaibah. Iaitu anak kepada Rabi'ah. Dan di antara yang terlibat dalam meeting tu ialah Abu Jahal. Dan di antaranya Abu Sufyan. Ni Abu Sufyan ni kemudiannya masuk Islam. Tapi masa ni dia belum Islam lagi. Dan di antaranya Ta'mah bin Adi. Dan di antara kepala Quraisy itu Nazar bin Al-Harth. Dan di antaranya Abu Bakhtari. Dan di antaranya Zam'ah dan Hakim bin Hizam. Dan di antaranya Bayhah dan Manbah dan Umayyah. Dan datang akan mereka itu Iblis. Ni dalam 7-8 orang kepala-kepala jahat Quraisy ni, hak duk mesyuarat, duk bincang macam mana nak pelingkup Nabi Muhammad yang duk ada di Madinah ni. Dalam 7-8 orang ni, sulam masuk satu Iblis. Iblis celah masuk. Dan datang akan mereka itu Iblis pada rupa Syekh Najat, dia kata. Iblis mai dalam rupa satu orang daripada negeri Najat. Tentang yang ni kita baca di Masjid Seberang Jaya kalau tak silap. Cerita hadis yang cerita tentang Iblis boleh merupa dalam macam-macam rupa. Di antaranya dia dah sebut dah sekali di Masjid Seberang Jaya dulu ni, Iblis pernah merupa dalam rupa satu orang besar di negeri Najat. Begitu. Baik. Ketika ni pembesar-pembesar Quraisy duk bincang macam mana nak pelingkup Nabi, macam mana nak rosakkan Nabi, macam mana nak hancurkan dakwah Nabi, macam mana nak buat bagi orang tak mau ikut Nabi. Tengah duk bincang ni, Iblis sudah masuk. Iblis masuk, dia merupa dalam rupa satu orang daripada negeri Najat. Begitu. Kata mereka itu, siapa engkau?
Ni, ketua-ketua Quraisy ni, mereka sama mereka kenal lah. Abu Jahal kenal, Abu Sufyan kenal, Utbah mereka kenal sama mereka. Syekh ni seorang mereka tak kenal. Tapi tengok cara lagang masuk ni, nampak orang hebat. Dari segi pakaian dia, dari segi air muka dia, menunjukkan dia ni orang ada duit, menunjukkan dia ni orang besar-besar, orang hebat-hebat. Tapi mereka tak kenal dia. Maka mereka tanya dia, siapa engkau? Maka kata Iblis, saya syekh daripada Najd. Dia kata, saya mai daripada negeri Najd sana. Saya dengar perhimpunan kamu ini, dan saya harap jangan kamu pertidakkan nasihat saya. Saya dengar cerita, kata hampa hari ni nak buat meeting nak pelingkup Muhammad. Saya dengar cerita ni, so saya minta nak mai join sama. Cuma nak minta satu, kalau saat lagi saya bagi pendapat, jangan hampa mempertidakkan pendapat saya. Dengar pendapat saya nak bagi. Dia kata. Dia main macam tu. Maka mula Abu Bakhtari katanya, saya lihat kamu ambil Muhammad dan habas dia di dalam rumah. Tutup pintu dan tingkap, lontak makanan dan minuman sampai dia mati. Salah seorang daripada ketua Arab Quraisy ni, nama dia Abu Bakhtari. Dia bagi cadangan. Dia kata, lah macam ni, kita pergi serang Madinah, kita tangkap Nabi Muhammad, kita kurung dia dalam sebuah rumah. Kita lempak makanan dengan minuman, bagi kat dia kot lubang tu je, bagi dia makan, bagi dia minum dan sebagainya, sampai dia mati dalam rumah tu. Jangan bebaskan dia. Itu cadangan yang diberi oleh Abu Bakhtari. Maka keriau Iblis. Keriau, dia kata. Kapro ya alik waw. Jangan baca KRU. Kan? Keriau, dia kata. Maka keriau Iblis. Iblis bila dengar Abu Bakhtari cadang supaya tangkap Nabi Muhammad, kurung, bagi makan, bagi minum, tunggu sampai dia mati, Iblis keriau. Kata dia, sejahat-jahat perbuatan itu. Jika kamu habas akan dia, datang sahabatnya bunuh kamu. Dia kata. Bukan dia kata jahat tu maksudnya jahat buat zalim Nabi tak. Dia kata jahat ni maksud bodoh. Itu pandangan yang bodoh, dia kata. Dalam jail, mereka nanti serbu mai dengan hang, dengan aku, tak ada lari balik. Dia kata. Oh, dia kata ini satu pendapat bodoh, dia kata. Dan akhirnya, dan keluar ia. Last sekali, mereka mai serang kita, mereka bebaskan balik Muhammad. Tak ada faedah, tindakan tu. Itu cadangan dia. Maka kata Hisham bin Umar, saya fikir muat dia di atas unta, hambat keluar, lepas daripada kita, tiada mudarat lagi apa-apa perbuatannya. Itu dia. Dia kata apa? Dia kata Allah macam ni. Ni Nabi Muhammad, sebenarnya Muhammad masih duduk di Mekah macam ni. Ini dia flashback balik. Dia kata Allah macam ni, kita tangkap Muhammad, kita buah atas unta, kita nanti serbu mai dengan hang, dengan aku, tak ada lari balik. Dia kata. Oh, dia kata ini satu pendapat bodoh. Dia kata. Dan akhirnya, dan keluar ia. Last sekali, mereka mai serang kita, mereka bebaskan balik Muhammad. Tak ada faedah, tindakan tu. Itu cadangan dia. Maka kata Hisham bin Umar, saya fikir muat dia di atas unta, hambat keluar, lepas daripada kita, tiada mudarat lagi apa-apa perbuatannya. Itu dia. Dia kata apa? Dia kata Allah macam ni. Ni Nabi Muhammad, sebenarnya Muhammad masih duduk di Mekah macam ni. Ini dia flashback balik. Dia kata Allah macam ni, kita tangkap Muhammad, kita buah atas unta, kita halau unta suruh lari. Kita tambat tangan dia, tambat kaki dia, biar dia tak boleh kontrol unta, kita hambat unta suruh lari. Unta tu biar pergi nak lari di tengah padang pasir mana, akhirnya dia mati panas di tengah padang pasir. Kita buat macam tu, dia kata. Yang penting, aku tak tengok muka dia ada di Mekah ni. Maka kata Iblis, ini bukan fikiran. Kerana ini laki-laki, maksudnya Nabi Muhammad ni manis cakapnya, manis mukanya, dan masuk hati segala perkataannya. Demi jika kamu keluar ia pergi, kalau kamu lepas dia keluar daripada Mekah ni, dan cenderung ikutnya, kaum lain datang bunuh kamu. Dia ni, hampa jaga baik-baik. Yang kata Muhammad ni, kalau dia cakap, orang nanti ikut dia. Dia ni, dia punya cakap ada power cukup kuat ni. Orang benci kat dia, dengar dia cakap, hilang benci. Hampa jaga baik-baik dengan Muhammad ni, dia kata. Hang nak ambil dia buah atas belakang unta, nak perambat unta tu keluar daripada Mekah, dia nak pergi ke mana? Satu hari dia nanti jumpa orang. Bila jumpa orang, dia nanti terang ke orang, akhirnya orang akan sokong dia, orang main serang kita balik. Ini dia kata pendapat bodoh lagi satu. Dia kata. Ni, yang kata Iblis ni. Dan keluar kamu daripada negeri kamu. Puak tu main serang, kita pula nanti kena angkat bungkus lari daripada negeri kita. Dia kata. Maka kata Abu Jahal. Yang ni dia last. Maka kata Abu Jahal, demi Allah, aku isyarat kepada kamu satu fikiran.
Abu Jahal kata, lah macam ni. Aku nak bagi satu pendapat. Dia kata, tiada lainnya bahawa kamu ambil seorang muda daripada puak Quraisy, bagi pada masing-masing pedang untuk tetak akan dia, tetak Nabi, seperti penetak seorang. Jadi terpecah-pecah darahnya pada puak-puak Quraisy. Tiada kuasa Bani Hashim atas Quraisy kesemuanya. Ketika itu maka diterima diat. Itu dia. Dia kata, lah aku cadang macam ni. Kita ni bawah Bani Hashim ni ada banyak puak. Tiap-tiap satu puak kita ambil satu budak muda, mewakili tiap-tiap puak. Kita ambil seorang-seorang jadi satu kumpulan. Kumpulan budak muda ni kita bagi pedang kat mereka. Pergi tunggu di tepi rumah Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad keluar aja, suruh mereka pakat-pakat tetak sedah. Sama sedah pakat tetak dia. Bila kena tetak, darah Nabi ni merecik, kena habis baju semua orang yang terlibat ni. Kalau Bani Hashim nak ambil tindakan dekat puak-puak ni, dia tak boleh ambil tindakan. Sebab semua terlibat dalam membunuh Muhammad ni. Dia kata. Kalau seorang, kena. Kalau dua orang, kena. Kalau nak buat ramai-ramai. Dia kata. Kita ambil tiap-tiap puak seorang budak muda, bagi pedang, suruh mereka pergi tetak Muhammad. Darah Muhammad bagi kena baju mereka semua. Akhir sekali, kalau bercara sekalipun, dia kata, last sekali kena bayar diat. Bayar diat, kita bayar. Janji Muhammad mati. Ini pandangan Abu Jahal. Cukup jahat dia ni. Maka kata Iblis, la'natullah. Dia kata, sadaqa hadzal fata. Iblis ni bila dengar macam tu, dia kata, sadaqa hadzal fata. Dia kata, budak ni, budak cerdik. Haduk ada ramai-ramai ni, semua tak boleh pakai. Abu Jahal ni, budak ni seorang budak cerdik. Benar perkataan orang muda ni, dia kata. Maka bersetuju mereka itu atas mau perbuat ikut pendapat Abu Jahal itu. Bila Iblis sokong, semua orang sokong. Lebih baik kita ikut pendapat Abu Jahal. Nabi Muhammad ni, kita pergi kepung rumah dia. Bila dia keluar, semua pakat tetak dia, bagi dia mati. Darah dia bagi sembok mereka baju kita semua. Orang tak boleh salahkan siapa-siapa. Sebab semua orang terlibat dalam membunuh dia. Maka datang Jibril alaihi salam, berkhabar kepada Nabi SAW, dan izin bagi keluar ke Madinah. Itu dia. Jibril pun, Allah hantar Jibril mai dekat Nabi. Bagi tahu dekat Nabi SAW, wahai Muhammad, hang jaga baik-baik, sudah sampai masa kena keluar daripada Mekah, hijrahlah ke Madinah. Tapi jaga baik-baik, hari kamu nak keluar tu, musuh kamu akan tunggu di luar rumah kamu. Bila kamu keluar, mereka bercadang nak tetak kamu, mereka bercadang nak kamu mati dengan tetakan semua pemuda-pemuda Quraisy ini. Maka menyuruh dia akan Sayyidina Ali tidur di tempatnya dan berselimut dengan kain selimutnya. Nabi SAW pun minta Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Ali, gantikan aku di tempat tidur. Kamu tidur di tempat tidur aku, selimut dengan selimut aku. Dan Nabi SAW nanti lena hendak timpa. Dia kata. Maka keluar Rasul atas mereka itu dengan baca sepotong daripada surah Yasin. Sehinggalah kepada ayat, fahum la yubsirun. Maka sudah dibunuh, maka sudah dibubuh debu tanah di atas kepala mereka itu. Nabi baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Nabi baca ayat tu. Lepas baca tu, perui pasang ada dalam tangan ni, perui ke arah depa ada berimpun di luar ni. Perui tu, sekali perui lagu tu aja. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, debu tu pergi tabung atas kepala tiap-tiap orang hak duk tunggu nak bunuh Nabi ni. Debu tu pergi jatuh atas kepala tiap-tiap orang. Bila kena aja debu tu, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, pakat lena tak sedang. Nabi keluar dalam keadaan depa ni tengah lena. Maka tiada lihat, pergi bersama-sama Abu Bakar ke bukit Jabal Thur. Maka duduk di sana 3 malam. Nabi keluar daripada rumah dia dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pergi sampai satu tempat nama dia Jabal Thur. Tuan-tuan kalau biasa pergi umrah ataupun pergi haji ni, sebelum mai musim haji, mereka nanti bawa satu sekali pusin. Kalau mereka tak bawa pun, kita pergi cari kereta. Kita pergi cari kereta, kita ajak pusin. Bayar duit kat driver kereta ni, ajak pusin. Okey, yang kata Jabal Thur ni, kalau kita berpeluang sampai di sana, pergi tengok yang kata Jabal Thur ni. Tuan-tuan, kadang-kadang dengar cerita, dengan tengok, kesan tengok tu dia cukup kuat dekat kita. Cukup kuat.
Kalau kita pergi ziarah ni yang dikatakan Jabal Sur ni, kita tengok macam mana nak naik, dia duduk di antara bukit-bukit ni, Jabal Sur ni. Duduk antara bukit-bukit, nak ragas bukit tu pun dah satu bab dah. Turun pergi dalam lembah tengah-tengah bukit tu pula baru nak jumpa Jabal Sur. Kemudian tengok pula padang pasir, perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Madinah tu, tuan-tuan tengok tu, tuan-tuan bayangkan Nabi hijrah dengan naik unta saja, lintas padang pasir tu. Berapa punya perit laluan Nabi SAW. Tak pernahkah kita terfikir Tuhan boleh buat hijrah Nabi ni jadi mudah? Kalau Tuhan yang sama juga boleh buat Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj naik burak, tak ada susah apa. Daripada sisi Kaabah, Nabi naik burak dengan ditemani oleh Jibril. Daripada Kaabah, Makkah, pergi ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa naik sampai ke langit tu, sampai ke Sidratil Muntaha. Allah boleh bagi dekat Nabi seekor burak. Pasal apa masa hijrah Allah tak bagi burak? Tuhan tu juga. Tuhan yang bagi burak dekat Nabi masa Isra' dan Mi'raj, Tuhan tu juga yang perintah Nabi hijrah Mekah ke Madinah. Pasal apa? Sekali dia bagi kemudahan dekat Nabi, sekali dia suruh Nabi susah. Bukan setakat suruh susah nak naik unta, redah padang pasir, bukan setakat susah tu. Susah fikir ni, fikir nak menyusun strategi. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah bukan ikut jalan biasa. Dia ada laluan biasa. Siapa pun orang Mekah nak pergi Madinah, dia ada jalan dia duk pergi, dia ada route dia. Nabi tak ikut route tu. Nabi ikut satu jalan yang orang tak pernah lalu. Nabi pergi redah ikut lain. Tujuan dia apa? Tujuan supaya Nabi tak jermuh dengan musuh. Apa siapa Allah tak boleh buat bagi Nabi jumpa musuh tengah jalan. Lepas tu bila musuh mai jegir bagi dia rebah. Tak boleh ke Allah nak buat begitu? Allah boleh kalau Allah nak buat. Tapi pasal apa Allah takdirkan Nabi dalam hijrah Mekah ke Madinah ditakdirkan supaya dia simpang daripada jumpa musuh. Dia nak bagi pengajaran dekat kita bahawa kita ni orang Islam ada buat kerja Islam ni tak selama-lamanya kita ni nak kena pergi cari musuh, nak ajak challenge kita. Ada masa kita kena simpang, jangan pergi duk belaga dengan mereka. Lebih-lebih lagi pada masa kita rasa kita tak kuat. Kita tak boleh lawan mereka. Dalam Islam dia dah bagi satu garis panduan suruh ingat. Dia kata la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbitu. Jangan kamu duk ada cita-cita nak pergi challenge musuh depan-depan. Jangan. Kita jangan rasa kita dah cukup kuat. Kita jangan rasa kita ni bila-bila masa bersedia menghadapi cabaran. Jangan rasa macam tu. Tuhan kata jangan kita cita-cita nak cari musuh. Allah suruh Nabi habaqkan kita la tatamannau liqa'al adu. Jangan ada cita-cita nak pergi cari musuh. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau dah kita tak cari tapi musuh mai duk tunggu depan kita nak ajak kita bergaduh. Fathbitu. Nabi kata tunggu, jangan lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah boleh bawa Nabi hijrah Mekah ke Madinah senang aja naik borak. Sekali dia kenyuik sejauh mata memandang. Tapi Allah suruh Nabi lalui semua laluan-laluan yang penuh dengan jaringan-jaringan maut. Dia kata. Pergerakan Nabi diekori. Walaupun Nabi tak ikut laluan biasa, ambil laluan lain. Duduk dalam gua Sur 3 hari. Gua tuan-tuan. Gua. Bukan bilik dalam rumah. Gua. Gelap. Dengan tak selesa. Dengan panas. Dengan apa. Duduk dalam tu. 3 hari. Duduk dalam tu. Supaya musuh bila cari ni, dia tengok di situ tak ada, dia terus pergi ke depan tak ada, akhirnya dia putus asa, dia balik. Sedangkan Nabi duduk ada dalam gua tu. Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala perah kepala otak ni. Fikir macam mana nak susun strategi, nak selamat daripada musuh yang duk hambat dia di belakang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 3 hari 3 malam Nabi duduk di dalam Jabal Sur. Allah hantar mai burung buat sarang duduk depan tu, mai labah-labah jalin sarang buat di muka pintu gua Sur ni dan sebagainya, dengan tujuan supaya bila orang mai tengok macam ni dia tak sangka kata dalam tu ada orang. Semua Allah atur begitu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Dan berbuat makar, yakni berbuat helah mereka itu, yakni kafir ini pada bunuh Nabi. Dan makar Allah Taala pada mereka itu dengan dibunuh mereka itu pada perang Badar. Itu dia.
Mereka rasa mereka pandai dah susun strategi nak perkenal Nabi. Dah, Allah pelihara Nabi. Nabi tak berjaya dibunuh oleh mereka. Tapi bila Nabi sampai di Madinah, perang yang pertama berlaku ialah perang Badar. Dalam perang Badar, semua kepala-kepala yang terlibat dalam memutuskan perancangan nak bunuh Nabi ni, semua tu mati dalam perang Badar. Tiap-tiap kepala yang disebutkan tu, semua sekali mati ketika berlaku perang Badar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wallahu khairul makirin. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala sepandai-pandai yang membuat makar. Kalau hampa rasa hampa pandai susun strategi nak perosak Islam, Allah lebih bijak dalam menyusun strategi untuk nak menaikkan Islam. Begitu. Sepandai-pandai Firaun, arah tentera dia keluar pergi cek tiap-tiap pintu rumah. Siapa yang mengandung, tunggu sampai dia lahir anak. Kalau anak yang dilahirkan laki-laki, bunuh saja. Dia kata. Sebab apa? Sebab ahli nujum dah kata akan lahir satu budak laki-laki, budak ni akan jatuhkan kerajaan dia. Firaun susun strategi, pastikan setiap budak yang lahir dibunuh. Kehendak Allah Subhanahu wa taala mengatasi kepandaian Firaun dalam menyusun strategi. Beranak mai satu budak hanyut dalam sungai, jumpa dekat bini dia. Bini dia balik mai kat dia, bini dia kata, abang saya berkenan budak ni. Saya tengok muka dia, saya berkenan. Saya nak belah budak ni. Firaun yang dah kerah tentera dia semua picek tiap-tiap pintu rumah nak pastikan tak ada budak jantan yang hidup, yang esok nak runtuh kerajaan dia ni. Tiba-tiba bini bawa balik mai budak laki-laki. Dia selak-selak tengok laki-laki. Dia kata tak boleh. Ahli nujum aku dah kata kalau lahir budak laki-laki, depa ni ada potensi untuk runtuhkan kerajaan aku. Bini dia kata, abang, budak ni kita belah. Takkanlah kita belah dia nak lawan kita. Cuk masuk dalam hati dia. Otak hang bergeligah. Dia kata, okey, hak ni seorang kita belah, hak lain kita bunuh. Hak tu rupa-rupanya kemudiannya jadi Nabi Musa, kemudiannya menjatuhkan kerajaan dia. Tonton tengok betapa liciknya, betapa pintarnya, betapa bijaknya, betapa handalnya Allah dalam menyusun strategi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada terlepas daripada kehendak Allah pada kebajikan ataupun kebinasaan itu oleh seorang pun. Cerita ni cerita Allah. Kalau Allah nak bagi selamat, selamat. Kalau Allah nak bagi kena, kena. Kalau Allah nak bagi mulia, mulia. Kalau Allah nak bagi hina, hina. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna. Dan apabila dibaca atas mereka itu segala ayat Quran kami, qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha. Kata mereka itu, yakni kata Quraisy, telah kami biasa dengar umpama Quran itu, iaitu Taurat dan Injil. Itu dia. Bila Nabi baca ayat Quran dekat puak kapiah ni, depa dengar. Depa kata berasa macam biasa dengar dah, depa kata. Memanglah hak mereka dengar tu bukan Quran, tapi hak mereka dengar itu Taurat dan Injil. Taurat dan Injil pun Allah juga buat turun. Jadi dia punya bentuk lebih kurang tu, cerita pun lebih kurang tu, suruh abdi diri kepada Allah. Bila mereka dengar Nabi baca Quran, mereka kata qad sami'na. Kami rasa kami biasa dengar dah jenis-jenis cerita macam ni. Jika kami kehendaki, nescaya kami kata seumpama ini Quran juga. Telah kata oleh Nadhr bin Harith, kerana ia biasa pergi meniaga di Syam, tempat yang bernama Hira. Maka beli ia kitab ajam, balik cerita kepada ahli Makkah. Dia biasa dengar dah kitab-kitab ni, dia balik mai, dia kata ni, aku nak abang kat hampa, hak Muhammad duk baca tu, yang tu ada dah. Dia kata, aku dah beli dah kitab ni, di mana aku pergi meniaga dulu, aku dah beli dah. Rupa-rupanya hak dia beli tu Taurat, Injil dan sebagainya. Dia kata cerita lebih kurang sama aja, ni semua karut. Dia kata, in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini Quran melainkan cerita bohong orang dahulu kala. Dia kata jangan siapa percaya ni. Ayat hak Nabi Muhammad duk baca ni semua ni asatirul awwalin. Ni cerita dongeng orang dulu. Tak perlu kita baca, ini akan memundurkan kita. Dia kata begitu. Firman Allah, wa idh qalu, dan ketika berkata mereka itu, yakni Quraisy Makkah, Allahumma in kana hadza huwal haqq min indik. Itu tolong perbetul baris itu, bukan min indak. Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi'adzabin alim. Tuan-tuan tengok ni, punya gedebe, punya samsing, punya jahatnya puak-puak kafir Quraisy ni.
Nabi mai baca Quran, dia kata ni cerita dongeng. Tak apa lagi. Apa dia kata? Dia kata, hai Tuhanku, jika adalah ini Quran, yakni Quran yang dibaca oleh Muhammad itu sebenar-benar turun daripada sisi engkau, maka turunkan olehmu ke atas kami hujan batu neraka daripada langit. Oh, ni dia Samsing. Ini yang kata Samsing. Tak mau ikut Nabi itu satu bab. Tak mau ikut, kata pula mulut dia jahat. Kata dalam bentuk doa pula. Menghadap Kaabah, kata. Mereka kata dalam bentuk doa, Allahumma in kana hadha huwal haq min indik. Wahai Tuhan, kalau betul ni hak Muhammad duk baca ni, kamu yang bawa turun benda ni, kalau betul, fa'amtirna alaina hijaratan minas sama'. Wa turun mai batu, hujan batu daripada api neraka mai kat kami. Ataupun bawa datang olehmu akan kami dengan azab yang sangat sakit. Ataupun buat mai azab lah kat kami ni. Kalau betul ayat ni ayat daripada Tuhan. Begitu. Biar binasa kami semua. Kata akan dia oleh Quraisy. Istihza' dengan Allah Ta'ala dan Quran. Istihza' masuk buat main-main. Kata buat poli-poli main. Begitu. Kata tu, cara kata tu buat poli-poli main. Kalau okey tak apa. Kalau hampa memang betul sungguh, ni hampa duk baca ni kata kenung Quran Tuhan hampa buat turun. Kalau betul, minta tolong satu. Minta tolong habang kat Tuhan turun main batu panas daripada api neraka biar kena kami. Buat main satu azab yang boleh bagi kami ni semua binasa. Kalau hampa betul, suruh buat begitu. Oh, bukan main. Maka firman Allah, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan tiadalah Allah Ta'ala itu mengazab akan mereka itu, sedangkan engkau ada pada mereka itu di Makkah. Itu dia. Allah tak turun azab. Walaupun mereka buka kancing baju, cabar Tuhan, suruh ambil tindakan dekat mereka. Tuhan kata, وَمَا كَانَ اللَّهُ liyu'adzibahum. Allah sekali-kali tak akan azab mereka. Pasal apa Tuhan tak azab mereka ni? Wa anta fihim. Pasal Nabi Muhammad tu ada. Maka Allah tak boleh azab. Tak boleh turun azab. Kerana azab manakala datang, kena rata. Dia kata. Azab ni kalau Tuhan buat main, habis dengan Nabi-Nabi sekali nanti kena. Tiada dia azab satu umat, melainkan kemudian daripada keluar Nabi dan segala mukminin daripadanya. Azab tak main selagi mana Nabi tu ada. Nabi keluar, azab boleh main bila-bila masa. Barulah diturunkan azab ke atas mereka itu. Tentang kita tengok kisah Nabi Lut. Siapa? Kan? Umat ataupun kaum dia suka dengan liwat. Sampai Allah hantar malaikat. Hantar malaikat atas rupa laki-laki segak. Mai jumpa Nabi Lut nak bagi amaran. Suruh Nabi Lut habaq dekat umat dia, tak saduk buat dah benda-benda macam ni, takut satu lagi bala Tuhan mai. Depa mengorat dengan malaikat sekali. Ni yang kata umat Nabi Lut. Oh, teruk sungguh. Allah hantar malaikat rupa laki-laki segak. Dia mengorat dengan malaikat-malaikat sekali. Malaikat kata celaru macam ni. Tuhan bagi tahu pula lagi securan. Tuhan kata lah ni macam ni lah. Han suruh Lut keluar daripada kampung tu. Karut ni sampai nasihat tak mau dengar, sampai malaikat pun mengorat. Sudah, dia habaq dekat Nabi Lut, keluarlah ni juga. Bila keluar saja Nabi Lut, sana Allah terak bumi. Syarat dia apa? Nabi keluar dulu. Sebelum dibinasakan puak-puak ni semua. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tiadalah Allah Ta'ala mengazab mereka, sedangkan mereka itu mengucap istighfar. Itu dia. Tuhan kata apa? Peluang masih ada. Walaupun mereka jahat, Tuhan bagi lagi sikit peluang untuk mereka istighfar, bertaubat, minta ampun pada Tuhan. Tuhan bagi lagi kan. Bukan sah kata cabar-cabar kena tak. Tuhan bagi lagi. Lepas pada cabar tu bagi lagi masa. Masa kot lah dia rasa menyesal dan dia bertaubat kepada Allah. Kalau bertaubat, azab tahan. Tak iri turun. Tuhan sampai macam tu punya nak kesian kat mereka ni. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. Dan apalah kerana tiada mengazab akan mereka itu oleh Allah, padahal mereka itu tegah Nabi SAW dan muslimin daripada tawaf Masjidil Haram. Itu dia. Tuhan kata kalau nak kira patut, memang patut kena azab dah. Pasal apa mereka ni patut kena azab? Pasal Nabi nak main tawaf di Kaabah pun mereka tak bagi.
sebelum pembukaan kota Mekah. Nabi dengan rombongan muslimin mai daripada Madinah mai ke Mekah kerana nak tawaf Kaabah. Hak tu pun dia tak bagi. Bila tahan orang tak pergi pergi masjid ni melampau sangat dah. Bila sampai ke peringkat tak bagi orang pergi masjid ni cukup melampau. Cukup punya melampau. Dan tiada mereka itu wali yang sembah mustahak perintah tu dia. Tuhan kata apa pula? Puak ni tak layak diberi hak untuk memerintah Makkah. Tak layak. Orang yang duk halang orang daripada main masjid, mana boleh bagi dia jaga masjid? Itu maksudnya. Tak layak ni kafir Quraisy ni dilantik untuk menjadi wali, menjadi penguasa di Makkah. Kalau sekiranya dia halang Nabi main tawaf di Kaabah. Begitu. Kerana syirik mereka itu. Tiada wali yang mustahak memerintah itu, melainkan orang yang muttaqin. Orang yang boleh menjadi penguasa di Makkah, orang yang muttaqin saja. Lain pada itu tak boleh. Yang takut kepada Allah, ikut segala suruh dan tegahnya, itulah orang yang mustahak memerintah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka, yakni kafir itu, tidak ketahui mereka itu bahawa tiada perintahnya bagi mereka itu atas Masjidil Haram. Tapi mereka tak sedar bahawa mereka ni tak layak memerintah Makkah. Mereka tak sedar. Mereka ingat hak mereka punya Mekah ni. Begitu. Selama di dalam kufur mereka itu, selagi mana mereka kafir, maka selagi itu mereka tak layak menjadi penguasa di Mekah. Firman Allah, wa ma kana salatuhum 'indal bait illa muka'an wa tasdih. Dan tiada ada sembahyang mereka itu pada sisi Baitullah. Puak ni jaga masjid aja, tapi bukan sembahyang di masjid apa. Carut. Bila jadi jawatan kuasa, jadi pengurusi masjid, tak pernah nampak muka. Hari Jumaat baru main masjid. Tu maksudnya. Mereka jadi penguasa Mekah, menjaga Kaabah. Bukan pernah pergi sembahyang apa pun di Kaabah. Tak pernah pun. Ketika Rasulullah dan sekalian muslimin sembahyang, melainkan bersorak-sorak dan bertepuk-tepuk tangan, hendak melalai manusia daripada dengar bacaan Nabi SAW dalam sembahyang. Sudahlah tu, bila Nabi pergi ke Kaabah nak sembahyang, Nabi duduk sembahyang, mereka duduk sorak. Dia sorak, dia tepuk tangan, dia sorak, dia buat kelaku nak bagi orang tak dengar no bacaan Nabi no. Oh jahat Allah, jahat. Orang tu buat ceramah agama, dia pergi koyak minyak motor. Dia tak mau pergi dengar orang duk cakap agama. Jahat ada macam tu. Roya kok celah gelap tu. Bunyi. Jahat. Orang duk buat ceramah ni ceramah agama, dia duk menjerit tak tu punca macam orang gila. Ini kerja orang jahat yang pernah dibuat oleh kafir Quraisy ketika Nabi SAW nak semayang di tepi Kaabah. Begitu. Artinya Quraisy kerja yang demikian itu pada tempat yang disuruh sembahyang itu, bukan ia sembahyang. Itu dia. Dia pergi ke Kaabah tu bukan nak sembahyang, nak pergi kacau orang sembahyang. Sampai macam tu sekali. Fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Maka rasa olehmu dengan sebab barang yang kamu kufur itu akan azab dunia. Tuhan kata hampa ni jahat sangat dah. Memang patutlah kena azab dunia. Yakni dibunuh mereka di dalam perang Badar, dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke neraka. Firman Allah, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Bahwasanya segala orang kafir yang menafkah mereka itu akan harta mereka pada belanja perang melawan Nabi SAW, supaya menegah mereka itu akan manusia daripada jalan agama Allah, maka sia-sialah segala belanja mereka itu, tiada manfaat dunia akhirat. Ni orang-orang kafir Mekah hak kaya bagi duit untuk nak lawan Nabi Muhammad. Dia bagi duit banyak mana pun, kalau duit tu diberi dengan tujuan untuk nak lawan Nabi, hak dia bagi tu tak ada pahala walau sikit pun. Itu maksud dia. Firman Allah, fasayanfiqunaha summa takuna alaihim hasrah summa yughlabun. Maka lagi akan belanja mereka itu, akan dia banyak-banyak, kemudian jadi atas mereka itu rugi sahaja. Kemudian dikalah mereka itu daripada perang, dengan dibunuh mereka itu. Tiada dunia untung, tiada akhirat pahala. Ini buat kerja karut saja. Lawan Nabi Muhammad, lawan Islam, habis duit, habis apa? Habis saja, tak ada boleh apa. Dunia pun tak ada boleh apa, akhirat boleh neraka. Begitu. Firman Allah, walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan bermula segala orang kafir itu kepada neraka Jahannam, dihimpun mereka pada akhirat. Orang kafir tempat dia neraka. Tak usah dia buat baik banyak mana. Bagi duit untuk pasang kapek di masjid. Dia satu orang kafir, sampai mati dia kafir.
Tapi masa dia hidup, bagi duit sampai puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu untuk pasang kapet di masjid. Bagi itu, tak ada boleh apa. Tak boleh, sudahlah. Akhirat, neraka tempat dia. Tak ada tempat lain lah. Walau banyak mana kebaikan dia buat, kerana kafir, maka tak boleh apa. Begitu. Firman Allah, liyamizallahul khabitha minat tayyib. Supaya memperasing Allah akan orang kafir daripada orang mukmin. Itu dia. Tuhan nak tunjuk beza kafir dengan beriman. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Dan menjadi akan orang kafir setengah atas setengah. Tuhan di hari akhirat esok Tuhan tindih depa setengah atas setengah. Tuhan tindih. Maka menghimpun akan dia bertindih-tindih di akhirat. Maka dijadi akan dia pada neraka jahannam sekaliannya. Tuhan himpun mereka ni lungguk, tindih banyak-banyak, sekali tolak masuk dalam neraka begitu. Ulaika humul khasirun. Bermula mereka itu yang dapat kerugian sekalian dunia dan akhirat. Qul lil ladzina kafaru, kata olehmu ya Muhammad bagi segala kafir Mekah dan lainnya seperti Abu Sufyan dan sahabatnya, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka berhenti daripada kufur, yakni masuk Islam dan beriman dengan Allah dan Rasul, nescaya diampun bagi mereka itu dosa barang yang telah lalu, yakni masa kafir dulu semua dosa diampun, dan diampun segala kerja mereka itu yang dahulu. Masuk Islam, reset balik. Kalau meter mileage kereta kita tu tekan bagi reset 0000 balik, kira tak ada apa, kira bersih daripada dosa. Oh, cukup untung orang-orang yang bukan Islam yang kematiannya masuk Islam. Kalau masuk Islam umur 60 baru masuk Islam. Masa umur 60 tu reset dia punya meter 0000 balik. Dia ni satu orang yang tak ada dosa apa. Lepas dia masuk Islam, kata semayang satu waktu mati, Allahu Akbar, syurga untuk dia. Itu dia. Allah punya nak bagi ganjaran pahala yang macam tu sekali kepada orang yang mau masuk Islam. Tentu tahu tak orang-orang yang bukan Islam ada dalam masyarakat kita ni, tak tahu benda ni. Dia tak tahu. Siapa nak beritahu mereka? Kita tak pernah pun beritahu. Kawan kita bukan tak ada. Kawan kita yang bukan Islam bukan tak ada. Kawan pejabat, kawan tempat kerja, kawan banyak. Pernah kita pergi bercakap benda ni kat dia? Kalau kita pergi bercakap benda ni kat dia, dengan cakap kita dijadikan sebab musabab Allah bagi hidayah pada dia masuk Islam, tuan-tuan. Semalam kita baca hadis di Padang Temusuh kan? Semalam kita baca hadis di Padang Temusuh, cerita Nabi SAW nak turun dalam satu perang Khaybar. Nabi nak bagi bendera kepada seorang daripada sahabat. Yang Nabi kata, sahabat yang aku nak bagi bendera Islam dekat dia ni, sahabat ni, dia ni kalau dia bawa bendera ni, kemenangan Allah akan bagi kat dia. Sahabat-sahabat semua duk tertanya-tanya, siapa dia orang yang Nabi nak bagi bendera ni? Nabi kata, esok aku akan bagi tahu siapa dia. Esok lepas sembahyang subuh, pagi-pagi semua sahabat pakat mai berimpun di depan Nabi SAW dalam perang Khaybar. Berimpun penuh depan Nabi SAW. Masing-masing duduk tunggu dengan harapan. Dalam hadis tu kata masing-masing ni dengan harapan dia menjadi orang yang Nabi pilih untuk bawa bendera Islam. Tiba-tiba Nabi tanya, aina Ali bin Abi Talib? Nabi kata, mana Ali bin Abi Talib? Jawab satu orang, dia kata, ya Rasulullah, Ali sakit mata. Nabi kata, pergi panggil Ali mai kat aku. Sahabat pergi turut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mai depan Nabi, mata memang merah menyala sakit. Nabi pegang muka Sayyidina Ali. Nabi ludah dalam mata dia. Nabi ludah dalam mata Sayyidina Ali. Nabi baca doa, minta supaya Allah bagi kesembuhan dekat dia. Tiba-tiba dengan kehendak Allah, hilang sakit mata Sayyidina Ali ni. Dalam hadis tu kata seolah-olah tidak pernah sakit mata. On the spot, dengan dandan tu, mata jadi cerah, sehat, seolah-olah tidak pernah sakit mata. Bila dah elok mata Sayyidina Ali tu, Nabi serah bendera dekat dia. Nabi kata, Ali, kamulah yang akan pimpin tentera dalam perang Khaybar ini.
Sayyidina Ali bin Abi Talib bila dah macam tu, sakit mata mai depan Nabi, Nabi ludahlah mata dia, tiba-tiba mata dia dicerah elok dan sebagainya, dia pegang-pegang bendera tu pula, dia rasa amanah ni Allah bagi kat dia, Rasul bagi amanah ni kat dia, amanah nak pimpin pasukan tentera dalam perang Khaibah. Sayyidina Ali pula orang muda, dia masuk Islam, orang yang pertama di kalangan kanak-kanak masuk Islam. Bila terima bendera tu dia semangat ni, merah mata balik. Bukan merah sakit, merah semangat. Terus dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku akan perangi mereka ini sampai mereka masuk Islam. Nabi perang dengan Yahudi ada di Khaybar ni. Aku akan perangi mereka ni sampai mereka masuk Islam. Seperti mana kita Islam, mereka akan jadi Islam. Nabi kata, dah. Nabi kata, aku tak suruh orang buat macam tu. Nabi kata. Tapi Nabi kata kat dia, sabar, pelan-pelan. Nabi kata kat dia, kamu pergi sampai di Khaybar. Kamu sampai di halaman rumah mereka. Udu'uhum ilal Islam. Nabi kata kamu pergi seru mereka supaya mereka masuk Islam. Bukan pergi ugut mereka, bukan pergi gempak mereka, bukan pergi geretak mereka, bukan pergi paksa mereka suruh masuk Islam. Tak lama kalau kita paksa orang dia masuk terpaksa. Tapi kamu pergi sampai di depan rumah mereka, udu'uhum ilal Islam. Nabi kata kamu seru mereka supaya mereka masuk Islam. Dan terang dekat mereka, kalau mereka masuk Islam, apa yang mereka perlu buat sebagai orang Islam. Habaq hatu kat mereka, Nabi kata. Sayyidina Ali bin Abi Talib dengar cakap Nabi dan dia pergi buat macam yang Nabi suruh. Tuan-tuan, daripada hadis tu kita boleh faham. Islam tak suruh kita melompat semangat, melonjak-lonjak dan sebagainya. Ya akhirnya tengok-tengok tak ada kesan mana pun. Islam suruh kita buat kerja untuk Islam. Quran kata wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Tuhan kata maka barang siapa yang buat benda baik, maka sesungguhnya Allah dengan perbuatan baik itu Allah Maha mengetahui. Buat baik. Seru orang kepada Islam. Bila orang dengar seruan itu dia faham, tak ada siapa gaduh paksa dia. Dia sendiri surrender untuk menjadi orang Islam. Ini yang ditunjuk oleh ayat Quran, ini yang ditunjuk oleh hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala bila dah hantar dah semua pi sampai macam tu, Allah kata dekat orang kafir ni macam ni, hampa masuk Islam, semua dosa yang hampa buat sekian lama sebelum ni akan dihapuskan dosa oleh Allah. Mula daripada hari masuk Islam tu, meter hampa start balik 0000 baru duduk naik 1 2 macam tu. Firman Allah, wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Dan jika kembali mereka itu kepada kufur dengan Allah dan perang Nabi Muhammad, maka sungguh telah lalu jalan segala orang-orang yang dahulu yang lawan Allah dan Rasul daripada binasa mereka itu. Tuhan kata kalau dah lepas mereka ni terima Islam semua elok, mereka lawan balik Islam, mereka tak akan kekal, mereka akan binasa. Tak binasa atas dunia, akhirat mereka pasti binasa. Tuhan kata begitu. Maka demikianlah kami akan perbuat dengan mereka itu, yakni dengan kafir Mekah itu. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perang oleh kamu hai segala muslimin akan mereka itu, yakni akan kafir, sehingga tiada fitnah kafir lagi. Kalau dah lepas dah dapat penjelasan tentang Islam, duk nak serang, nak bunuh Nabi lagi, masa tu kita serang lepas habis-habisan. Yakni dengan dihadisi mereka itu, bunuh di dalam tanah Arab. Seperti sekarang ini, tiada kafir di dalam Mekah dan Madinah. Oh, itu dia. Punca dia apa? Dah bagi peluang lah untuk mereka. Mereka tak reti menghargai peluang keamanan yang Islam bagi dekat mereka. Akhirnya, mereka diperangi habis-habisan. Dan hari ini, Mekah Madinah dipanggil tanah haram. Haram orang kafir tidak boleh pijak Mekah dan Madinah. Firman Allah, وَيَكُونَ الدِّينِ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan adalah agama itu sekaliannya menjadi hak Allah semata-mata. Tiada disembah lain daripadanya. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan jika berhenti mereka daripada kufur dengan ikut Allah dan Rasulnya, mereka berhenti daripada kufur, mereka ikut Allah dan Rasul, maka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang dengan barang yang dikerja mereka itu amat melihat. Tuhan tahu apa yang mereka ni semua buat. Tiada tersembunyi daripada Allah satu pun. Maka membalas ia akan amalan mereka itu. Wa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum. Dan jika berpaling mereka itu daripada beriman dengan Allah dan Rasul, maka ketahui oleh kamu bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang menolong dan memerintah kerjaan kamu. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik Tuhan ia dan sebaik-baik yang menolong akan kamu pada segala perkara kamu dunia dan akhirat. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam.
Ini kita masuk ayat wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusa ila akhir ayat. Sadaqallah. Dia kata minta maaf sekiranya saya menyentuh pribadi Ustaz. Tuan-tuan tahulah ni kan. Betul ke Ustaz ada berkempen di atas pentas BN pada pilihan raya Indra Kayangan yang lalu? Saya sebagai anak murid Ustaz keliru dengan soalan yang diajukan pada saya. Minta Ustaz jelas dengan sejelas-jelasnya. Saya tak pernah respon kepada soalan macam ni di banyak tempat. Tak pernah respon. Sebab respon kepada soalan ini akan menyulitkan saya. Tuan-tuan boleh faham. Dan ada benda saya boleh terang, ada benda saya tak boleh terang. Cuma yang boleh saya habaq, saya turun. Tapi bukan untuk berkempen. Saya turun atas jemputan untuk forum agama. Bila sampai di sana, lain jadinya. Takat tu saja saya boleh habaq. Lebih daripada tu saya tak boleh nak jelaskan lagi. Ya. Baik, macam yang saya sebut dalam kuliah saya tadi, panjang. Selagi kita duk jelas benda ni, selagi mengusutkan keadaan. Sebab tidak semua orang boleh terima penjelasan. Sentiasa akan ada orang yang duk tunggu bagi kita tersepak bendui. Dan dia nak pijak atas belakang. Sentiasa ada golongan yang macam ni. Dan ramai pun yang nak pijak atas belakang ni bukan orang yang duk ikut kuliah saya. Kebanyakan orang yang duk ikut kuliah tak timbul masalah. Cuma keliru dengan isu yang ditimbulkan. Macam tak percaya, tapi betulkah? Tapi orang yang tak ikut kuliah, yang mengisukan dan memanaskan benda ni. Dan secara sedar, saya dapat maklumat detail bagaimana saya diserang di masjid-masjid oleh sahabat-sahabat saya sendiri. Kan saya hanya menganggap itu satu kekeliruan yang tidak ada penjelasan kepada dia, dan dia tidak minta penjelasan, dan dia hanya menyerang saya. Saya tak mau ulas lebih panjang sebab dia akan mengusutkan keadaan. Saya ulang lagi sekali, saya turun di sana atas jemputan forum agama. Tapi lain jadinya. Baik, saksi utama yang mendengar apa saya cakap di sana ialah yang berbahagia Ustaz Badaruddin Haji Ahmad. Dia mengikuti forum itu. Tuan-tuan boleh rujuk dekat dia, adakah saya bercakap yang cakap saya itu dianggap kempen, ataupun saya bercakap macam mana saya cakap di Masjid Tuan Abdullah, begitu saya cakap di sana. Fitnahnya ialah pentas itu, bukan cakap saya. Saya rasa cukup. Itu pun dah banyak dah saya cakap. Ya, itu pun dah banyak dah. Jadi kepada tuan-tuan, saya nak buat satu kesimpulan saja. Kepada tuan-tuan yang rasa sumbing, rasa galat dengan saya, tuan-tuan boleh tarik diri. Tak payah ikut kuliah saya. Saya dengan rela hatilah. Kalau sekiranya tuan-tuan sukar nak terima benda ni, ma'asalamah. Saya halalkan ilmu-ilmu yang lepas-lepas, dan tuan-tuan boleh pilihlah satu guru baru lah untuk tuan-tuan ikuti. Saya rasa itu pengakuan yang paling ikhlas saya boleh cakap. Selebih daripada itu, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa juga yang kamu buat, kalau yang kamu buat itu baik, maka Allah dengan perbuatan kamu itu, Allah Maha mengetahui. Saya serah benda ni kepada Allah. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين
وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.